Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari edisi 13 Mei 2020, anda bersama saya Syuhaida Arifin. World Quran Hour berlangsung serentak di seluruh dunia hari ini bertemakan Reboot Global Harmony. Ia berlangsung 1 jam bermula 12.30 hari tadi. Tahun ini berbeza kerana fokus pembacaan Al-Quran dilakukan dalam rumah sendiri atau ruangan pejabat, namun penjarakan sosial tetap perlu dijaga. Syamira Sufri ada laporannya. Baik, kita akan sekali lagi bersama dengan Syamira untuk laporan terkini. Sementara itu kita ke berita seterusnya. Baik, disiplin rakyat kunci utama yang akan menentukan kemenangan Malaysia memutuskan rantaian COVID-19. Pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dijadual hingga 9 Jun depan penting dipatuhi rakyat. Timbalan Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Rozi Mat Saad berkata, kebarangkalian untuk PKP berakhir adalah tinggi jika rakyat terus mematuhi prosedur operasi standard. Jadi sama ada soal PKP ini akan berakhir atau tidak, ia bergantung kepada anggota masyarakat, kepada orang ramai. Jika kita tidak mahu PKP ini berterusan, kita kena patuh segala peraturan. Dengan kepatuhan ini, sudah tentu kadar kebolehjangkitan, kadar kes setiap hari akan menurun dan ia menjadi satu petunjuk bahawa kita boleh melonggar atau seterusnya melihat kesesuaian ketika itu. Jadi ia bergantung pada penilaian dan nasihat dari Kementerian Kesihatan Malaysia dari semasa ke semasa. Jelasnya, pematuhan PKP sejak dilaksana 18 Mac lalu merupakan faktor utama kadar kebolehjangkitan wabak ini dapat diturunkan. Beliau menyatakannya selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Baik, sekali lagi kita akan melintas langsung bersama Syamira Sufri untuk mengetahui perkembangan terkini World Quran Hour. Baik, meskipun COVID-19 melanda negara dan juga di seluruh dunia dan juga pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, namun sebenarnya ia tidak memberi halangan kepada orang ramai untuk terus mengalunkan alunan surah dari kitab suci Al-Quran. Dan lebih-lebih lagi apabila perintah PKPB ini dilaksanakan dengan meminta semua orang untuk terus kekal berada di rumah, dan perkara berkenaan orang ramai boleh mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkan masa yang berpeluang dengan perkara yang berfaedah seperti membaca Al-Quran. Baik, seperti mana yang anda lihat di belakang saya, di ruangan ini beberapa peserta telah pun mengambil tempat masing-masing untuk mengikuti alunan suci ayat Al-Quran iaitu surah Al-Rahman secara langsung menerusi TV1 dan juga beberapa stesen TV yang lain, dan kelihatan kesemua mereka mengamalkan penjarakan sosial dan juga memakai topeng muka. Baik, untuk maklumat yang lebih terperinci mengenai program yang dianjurkan oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, kita bersama dengan timbalan pengurusinya iaitu Datuk Muhammad Narsi Hamzah. Baik, Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baik, untuk permulaannya, apakah signifikan pemilihan surah Al-Rahman ini sebagai bacaan yang dipilih untuk dibacakan pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya surah Ar-Rahman ini, kenapa kita memilih surah Ar-Rahman ini adalah, kalau kita tengok, kita punya tema adalah Reboot Harmony. Kalau kita tengok dunia sekarang tidak ada harmoni. Kalau kita tengok negara-negara besar pun dengan cara mereka menghadapi COVID-19 ini, terutamanya negara besar seperti Amerika, dia dalam kumpulan dia itu pun tidak ada harmoni. Sehingga kan Presiden Trump begitu berkalut sekali untuk menyelesaikan masalah. Dia selalu menceritakan tentang negara dia, negara yang terhebat di dunia, mempunyai pakar-pakar yang hebat di dunia, tapi mereka sekarang dia adalah nombor satu yang COVID-19 ini. So, jadi kita melihatkan harmoni ini bukan saja bermula di negara, tapi juga di rumah kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan kita dengan isteri suami kita, hubungan kita dengan jiran-jiran kita, hubungan kita dengan orang kampung, hubungan
hubungan kita dengan orang bandar kita, negeri kita dan negara kita. Jadi inilah yang kita nak pupukkan. Kita nak supaya semua orang hidup dalam harmoni. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira apa keturunan sekalipun. Terutamanya ini bertetapan dengan konsep multiracial Malaysia. Dan kita doakan supaya bila semua orang memahami, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan apa yang dibaca, insya-Allah negara kita akan menjadi aman dan damai. Semasa saya pergi menyampaikan Al-Quran di polis kontijen negeri-negeri di beberapa negeri di Malaysia, saya menyatakan kepada ketua polis negeri, kata kita supaya dia mengesyorkan supaya pegawai-pegawai dan anggota-anggota polis membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran supaya insya-Allah kalau semua orang faham Al-Quran di seluruh dunia, di Malaysia tu umpamanya, mungkin polis tak relevan lagi, kena buat kerja pejabat je. Semua orang dah jadi dah jadi jujur. Income tax pun tak payah pergi pungut, dia orang hantar saja return, bayar sendiri. Custom pun tak payah itu, pasal semua orang jujur. Dia beli 3 lori barang, bayar cukai 3 lori barang. Bukan sekarang beli 30 lori barang, bayar 3 lori saja. Itu. Pak Datuk, PKPB ini mengarahkan semua orang supaya berada di rumah. Dalam perkara ini sebenarnya orang ramai boleh merebut peluang yang keemasan ini untuk mengalunkan alunan surah daripada Al-Quran. Jadi saranan Datuk, bagaimana Datuk melihat pelaksanaan PKPB ini supaya orang ramai dapat berada di rumah dan memanfaatkan masa yang terluang ini dengan baca Al-Quran? Okey, balik seperti apa yang saya kata tadi, kita nak keharmonian di dalam rumah tangga, keharmonian di seluruh negara. Jadi PKB ini sebenarnya memberi satu hikmah yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia terutamanya. Kita boleh duduk bersama di rumah, baca Al-Quran bersama dengan keluarga. Terutamanya pula kebetulan pula bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, malam ini sekiranya ini 10 malam terakhir, kalau kita bertemu pula dengan Lailatul Qadar, kita bertemu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, insya-Allah. Jadi kita, macam saya kata tadi juga, kita nak suruh kembalikan masyarakat kita, keharmonian kita di dalam rumah tangga, cara mana kita mendidik anak kita, cara mana kita berkomunikasi dengan ahli keluarga kita, dengan anak-anak kita, suami kita, isteri kita dan sebagainya. Terima kasih Datuk atas perkongsian mengenai program pada hari ini. Dan seperti mana anda lihat, program ini masih lagi berlangsung dan dijangka akan berakhir sekitar jam 1.30 tengah hari nanti. Dan kepada anda yang mengikuti secara langsung alunan surah Al-Quran ini, anda boleh memuat naik gambar ketika anda sedang baca Al-Quran bersama dengan ahli keluarga ataupun rakan-rakan, tetapi pastikan jarak sosial masih diamalkan dengan memuat naik di laman sosial anda dan dengan menulis ataupun meletakkan hashtag World Quran Hour bagi menunjukkan solidariti anda. Baik, saya kira itu saya dapat saya kongsikan setakat ini. Saya kembalikan kepada rakan saya di Angkasa Puri. Terima kasih Syamira dengan perkembangan tersebut. Limbang menjadi kawasan baru dikategorikan sebagai zon hijau selepas tidak lagi mencatatkan kes aktif COVID-19 dalam tempoh 14 hari. Ini menjadikan jumlah keseluruhan zon hijau di Sarawak 33 kawasan. Disebabkan kita tidak mempunyai sebarang kes COVID positif selama 14 hari. Jadi alhamdulillah sekarang Limbang telah menjadi kawasan zon hijau, termasuk juga Lawas yang telah dikena pasti sebagai zon hijau sejak daripada 13 April yang lalu. Bagi memastikan Limbang kekal zon hijau, beliau mengingatkan penduduk di daerah itu supaya sentiasa akur dengan segala arahan yang ditetapkan selain menjalani kehidupan harian dengan norma baharu. Beliau ditemui media selepas program penghantaran pulang 20 pelajar yang menjalani proses kuarantin di sebuah hotel di Limbang. Satu kes baharu positif COVID-19 direkodkan di Sabah semalam. Individu berkenaan merupakan pelajar institusi pengajian tinggi yang telah disaring dan diambil sampel berdasarkan SOP pengurusan pergerakan pelajar. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Christina Rundi dalam kenyataannya berkata, dianggarkan seramai 7,000 pelajar akan kembali ke tempat asal masing-masing sekaligus melibatkan pergerakan besar-besaran pelajar dari zon merah ke zon hijau dan kuning. Setakat ini, sejumlah 1,612 pelajar telah diurus perjalanan mereka ke Semenanjung, Labuan dan Sarawak.
Manakala 1,048 pelajar telah dihantar pulang ke daerah asal mereka di Sabah. Selain saringan pelajar di institusi pengajian dalam negeri, saringan dan pengambilan sampel untuk pelajar yang kembali ke negeri ini juga sedang dilaksanakan di semua pintu masuk Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Setakat ini 56,929 ujian makmal telah dijalankan di Sabah. Negeri berkenaan merekodkan 328 kes positif COVID-19. Dalam perkembangan lain, 3 individu di Sabah didapati ingkar perintah kuarantin di rumah. 2 daripadanya merupakan orang awam di Sandakan, manakala seorang lagi pelajar di Tawau. Jelas Dato' Dr. Christina Rundi, Jabatan Kesihatan tegas untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana individu yang ingkar perintah pengawasan dan pemerhatian kuarantin di rumah. Mereka boleh didakwa di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Menjelang istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 18 Mei ini, kesemua petugas yang terlibat pada istiadat berkenaan menjalani ujian saringan pengesanan COVID-19 hari ini. Ia selari prosedur operasi standard yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM bagi mengelak penularan wabak berkenaan. Sesi ujian saringan diadakan di ruang parkir blok utama Parlimen bermula pukul 11 pagi. Ia dikendalikan petugas perubatan dari Pejabat Kesihatan Daerah Titi Wangsa. Selain petugas Parlimen, pengamal media turut menjalani ujian saringan berkenaan. Hanya RTM dan bernama sahaja terlibat membuat liputan pada hari tersebut. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, sidang Parlimen bagi mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 akan berlangsung hanya 1 hari iaitu pada 18 Mei ini. Keputusan itu selari pendirian kerajaan bahawa sebarang bentuk perhimpunan ramai masih belum sesuai diadakan pada masa ini bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Sehubungan itu, susunan kedudukan ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara juga akan diubah suai mengikut amalan penjarakan sosial. Istiadat pembukaan Parlimen yang disempurnakan yang di-Pertuan Agong, RTM selaku penyiar rasmi akan membawakan istiadat tersebut secara langsung di semua saluran berita RTM. Seorang peniaga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kajang atas 3 pertuduhan hingga menyebabkan kematian Korporal Safwan Muhammad Ismail pada 3 Mei lalu. Tertuduh K. Kalai Chelvan, 44 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Muhammad Kafli C. Ali. Kalai Chelvan dihadapkan atas 3 pertuduhan. Antaranya memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kematian Korporal Safwan ketika menjalankan sekatan jalan raya. Kedua, tertuduh dituduh kerana tidak mematuhi isyarat agar berhenti sebelum sampai sekatan jalan raya. Untuk pertuduhan terakhir, dia dituduh memandu tanpa lesen memandu. Semua kesalahan itu dilakukan tertuduh di Lebuh Raya Kajang, Seremban. Mahkamah memerintahkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin selain melapor diri di Balai Polis berhampiran 5 hari bulan setiap bulan sebagai syarat tambahan. 18 Jun depan ditetapkan untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen.
Dua lelaki menjadi mangsa seorang pemberi pinjam wang tidak berlesen atau along selepas dibelasah teruk dalam kejadian Ahad lalu. Malangnya, mangsa bukanlah seorang peminjam, sebaliknya cuba membantu rakannya. Dalam kejadian di Paya Terubung itu, mangsa yang merupakan seorang jurujual menerima 18 jahitan selepas dibelasah 5 lelaki. Sebelum kejadian, mangsa cuba berunding dengan ahlong berkenaan untuk mengurangkan jumlah bayaran pinjaman yang dibuat oleh rakan mereka. Pinjaman berjumlah RM500 itu perlu dijelaskan dalam tempoh sebulan dengan jumlah berkali ganda hingga RM8,500. Khabar saya alung mai pukul saya. Pukul mana? Pukul saya main muka, sini bawah, ini hidung, sini belakang sini. Dan ambil helmet, dan ambil I punya lock. Kereta main lock punya steering punya pukul. Mangsa yang turut diugut dan bimbang dengan keselamatan ibunya membuat satu laporan polis di IPD Timur Laut semalam. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong mengesahkan kejadian dan kes akan disiasat di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan iaitu samun hingga menyebabkan kecederaan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris berkenan menerima bayaran zakat perniagaan berjumlah RM44.6 juta kepada Lembaga Zakat Selangor. Bayaran zakat berkenaan diterima daripada 12 syarikat korporat. Mendahului senarai pembayaran zakat ialah Lembaga Tabung Haji diikuti Central Sugars Refinery Sendirian Berhad, PKNS, Pemerbadanan Menteri Besar MBI dan Kumpulan Worldwide Holding Berhad. Selain itu, turut membayar zakat korporat ialah Equity Nasional Berhad, Kumpulan Perangsang Selangor, Malaysian Allied Health Sciences Academy Sendirian Berhad dan Bank Islam Malaysia Berhad. Zakat perniagaan berkenaan bagi tahun kewangan 2019 dan 2020. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah memperuntukkan RM700,000 untuk membantu golongan yang terkesan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ia termasuklah mereka yang terjejas pendapatan, golongan miskin, pesakit dan orang kelainan upaya. Pengerusi Ketengah Datuk Razali Idris berkata, peruntukan yang disalur melalui tabung amanah masyarakat Ketengah itu akan memberi manfaat kepada 3,500 penerima. Tabung amanah ni dia ditubuhkan pada tahun 2004. Dah terkumpul sebanyak 7 million lebih daripada hasil keuntungan anak syarikat Ketengah. Jadi kita akan teruskan tabungan ini dan untuk tahun 2020 kita bagi ekstra sikit kerana keterlibatan kita dalam COVID-19. Untuk permulaan, seramai 486 penduduk Ketengah yang tinggal di Bandar Al-Muktafi Billah Shah menerima sumbangan itu dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM97,200. Program sumbangan tersebut melibatkan 3 kawasan iaitu Hulu Dungun, Kemaman dan Hulu Terengganu. Bekalan gula, minyak masak dan tepung di Sarawak untuk keperluan sepanjang Ramadan, sambutan Aidilfitri dan Hari Gawai dijamin mencukupi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak dalam kenyataan memaklumkan, 2 pemborong utama yakin bekalan mencukupi untuk tempoh 3 bulan akan datang. Pemeriksaan di peringkat pengilang, pemborong dan peruncit turut dipertingkat bagi memastikan bekalan barangan keperluan asas mencukupi pada musim perayaan. Sehingga kini, KPDN HEP telah memeriksa kira-kira 18,000 premis perniagaan meliputi bandar dan luar bandar sejak Januari hingga Isnin lalu. 417 rampasan dilakukan membabitkan nilai lebih RM2 juta dan kompaun hampir RM110,000. Tarikh akhir permohonan geran khas prihatin GKP pada Jumaat ini 15 Mei. Sehubungan itu, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN meminta perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro yang berkelayakan untuk mengisi borang permohonan dengan segera. Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian di portal GKP yang disediakan LHDN.
permohonan secara manual tidak akan diterima. Kenyataan LHDN menyebut semua permohonan akan diproses selepas 15 Mei. Semakan status permohonan bermula minggu pertama bulan Jun. Bagi permohonan yang lulus, bayaran GKP dijangka akan dibuat penghujung Jun ini. Pelaksanaan moratorium selama 6 bulan oleh Bank Negara membawa manfaat besar bagi meringankan beban rakyat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Bagi segelintir pihak ini peluang untuk mereka menggunakan wang tersebut bagi membeli emas sebagai simpanan aset jangka masa panjang. Bagi seorang penjawat awam, Nur Sahada Bakri, wang yang tidak digunakan berikutan penangguhan pembayaran pinjaman seharusnya tidak disia-siakan. Moratorium tu kita gunakan sebaiknya. Kalau kita beli barang yang boleh susut nilai, macam rugi. So kita beli benda yang jangka masa panjang, nanti kalau kita memerlukan kita boleh guna. Contoh dia macam emas lah. Dalam pada itu, Pengerusi Koperasi Muafakat Makmur Berhad Hishamuddin Abdullah berkata, orang ramai mula mengunjungi kedai-kedai emas bagi tujuan pembelian, tetapi tidak kurang juga mereka yang ingin menggadai emas. Dengan membuat pengecualian bayaran pinjaman di mana rakyat ada keupayaan untuk membuat pembelian emas, di mana emas merupakan aset jangka panjang, di mana emas ni boleh dicagar sekiranya pelanggan-pelanggan memerlukan kewangan. Pihaknya turut menyahut seruan kerajaan dengan menetapkan beberapa prosedur operasi standard bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Ia termasuk menghadkan kemasukan jumlah pelanggan ke dalam premis iaitu 5 orang pada satu-satu masa dan pembelian hanya boleh dibuat dalam tempoh kurang 20 minit. Johor FM akan mengeluarkan prosedur operasi standard baharu yang memerlukan para petugas untuk mematuhi norma baharu yang digariskan kerajaan dalam masa terdekat. Usaha tersebut adalah selaras dengan langkah kerajaan menerapkan norma baharu aktiviti harian bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Timbalan Pengarah Penyiaran Johor, Mat Syari Saripan berkata, SOP baharu tersebut akan merangkumi pengendalian kaki tangan, petugas dan juga tetamu konti. Untuk yang sanitasi peribadi itu memang kita galakkan, memang diarahkan daripada pihak pejabat sendiri. Kita ada amalan norma baru. Johor FM akan ada satu SOP dia sendiri berhubung dengan pengendalian kaki tangan pegawai juga tetamu yang datang ke konti. Jadi beliau ditemui selepas melawat operasi sanitasi awam di Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Iskandar Johor Bahru, Johor. Dalam pada itu, Ketua Unit Keselamatan Kebakaran Zon 1 Negeri, Penguasa Kanan Bomba 2 Azmi Abdul Rahim berkata, 6 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Lakin terlibat untuk menjalankan operasi tersebut. Sekurang-kurangnya 13 maut akibat serangan bersenjata yang menyasarkan hospital bersalin di Kabul. Antara yang terkorban 2 bayi, ibu dan jururawat. Dianggarkan lebih 100 mangsa termasuk 3 warga asing diselamatkan pasukan keselamatan.
Beberapa jam kemudian, militan Daesh turut melancarkan serangan berani mati dalam satu upacara pengebumian di Nangarhar, Timur Afghanistan. 24 orang maut dan 68 lagi cedera. Presiden Ashraf Ghani mengutuk serangan berkenaan yang dilakukan kumpulan Taliban dan militan Daesh. Lebih 290,000 maut akibat pandemik COVID-19 di seluruh dunia. Benua Eropah menyumbang kematian tertinggi melibatkan kira-kira 159,000 orang. Amerika Syarikat paling teruk terjejas dengan 82,105 kematian, diikuti Britain, Itali dan Perancis. Ketika ini, 4.23 juta kes positif direkodkan di lebih 180 negara dan wilayah di seluruh dunia. Di Washington, pakar virus terkemuka Amerika Syarikat memberi amaran terhadap kemungkinan peningkatan jumlah kematian. Kebimbangan ini disuarakan susulan penarikan semula perintah berkurung terlalu awal. Pakar wabak Anthony Fauci menerusi kajian yang mendapati penarikan semula perintah berkurung walaupun secara berhati-hati boleh mencetuskan kemunculan gelombang kedua. Di Brazil, Himpunan Solidariti dilakukan simbolik kepada kematian jururawat disebabkan COVID-19. Ratusan kematian golongan ini dilaporkan berlaku sejak beberapa bulan lalu ketika bertungkus lumus merawat pesakit. Seiring dengan sambutan Hari Jururawat Antarabangsa, mereka berhimpun dengan membawa sepanduk termasuk bertafakur memperingati rakan setugas yang maut ketika bertugas. Ini pula di Argentina, sektor-sektor ekonomi tertentu dibuka semula sejak ditutup 20 Mac lalu akibat penularan COVID-19. Antaranya kedai buku, kedai bunga dan butik minyak wangi. Pihak berkuasa membenarkan pembukaan semula perniagaan walaupun rakyat negara itu masih perlu dikuarantin hingga 24 Mei ini. Lebih 6 minggu terkandas di atas kapal pelayaran di pesisir Uruguay, kru kapal akhirnya dibenarkan turun ke darat. Bagaimanapun mereka perlu dikuarantin di 2 hotel di Montevideo. Kebanyakan anak kapal yang berasal dari pelbagai negara termasuk Honduras, Guatemala, Colombia, Indonesia, Malaysia dan Thailand berasa lega dengan pengumuman ini. Baik, sedikit perkembangan sukan. Kecederaan dan kemalangan. Insiden yang sukar dielak oleh atlet negara. Pengalaman itu dikongsi atlet berbasikal Suhada Zainal yang berdepan kemalangan ketika perlumbaan jelajah berbasikal dunia wanita Chongming Island, China pada 2017 lalu. Menerusi capan laman Twitter tim Malaysia, Suhada berkata perlumbaan itu merupakan persiapan menjelang Sukan SEA 2017 Kuala Lumpur. Insiden itu mengakibatkan rahang dan dagu beliau patah. Malah Suhada terlantar di hospital selama 3 hari sebelum dibenar pulang ke tanah air untuk menjalani pembedahan. Tidak patah semangat, seminggu selepas rawatan beliau terus menyambung latihan dan akhirnya berjaya membantu rakan sepasukan Jupa Somnet merangkul pingat perak Road Race Sukan SEA. Suhada seterusnya menyertai pasukan berbasikal para negara pada 2018 selaku pemandu untuk pelumba buta. Baik, laporan itu mengakhiri berita tengah hari. Terus kekal di rumah dengan amalan norma baru dan patuhi PKP bersyarat. Saya Syuhada Arifin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.